Bismillahirrahmanirrahim. Saya Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. La yadurru ma'a ismihi syai'un fil ardi wa la fis sama'i wa huwas samiul alim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyusirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Bersyukur kita kepada Allah SWT kerana dengan izinnya di pagi yang sangat mulia ini kita dapat bersama lagi ya, dengan sebelah kanan saya Ustaz Agong, Ustaz Angah, Alhamdulillah sudah pulih daripada demam. Kemudian Ustaz Farid. Kita mulakan majlis pada hari ini dengan bacaan doa lah. Minta Ustaz Farid tolong baca sedikit doa, semoga diberkati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zayyinna bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jammilna bil afiyati ya arhamar rahimin. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa alhimna ilhamal malaikatil muqarrabin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin. Terima kasih. Amin, amin. Jadi pagi ini kita terus bersama membincangkan kitab ataupun buku Teknik Faham dan Hadam Kata Dasar Al-Quran yang disusun oleh Dr. Wan Rusli Wan Ahmad. Ini adalah perbincangan untuk kita memahami bahasa Arab Al-Quran. Jadi kita telah belajar banyak, sangatlah mustahak tuan-tuan, puan-puan, apa saja yang kita dapat, perkataan-perkataan baru, semuanya kena kita hafalkan. Dengan tidak melengahkan masa lagi, saya dengan segala hormatnya mempersilakan Ustaz Farid lah, kerana semalam dia tertinggal kerana masa tak mengizinkan. Bahagian 3 semalam iaitu bab pengukuhan. Bab pengukuhan iaitu senarai perkataan berlawanan, senarai perkataan seerti, kata pinjaman Al-Quran dalam bahasa Melayu. Minta Ustaz Farid mulakan majlis kita pagi ini. Dan Ustaz Angah, Ustaz Agong, sama-sama boleh kita membincang tajuk ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala rasulina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Pada muka surat yang ke-220. 220 Ya. 220. Kalau kita lihat pada 220 ini, ada perkataan 1, 2, 3, 4, 5. Kolom yang kelima. Kolom yang kelima. Apa dia? Iaitu ju', maknanya lapar. Ju'. Alladhi at'amahum min ju' wa amanahum min khawf. Ju' makna lapar. Masrabah, masrabun. Masrabun makna lapar juga. Masrabun. Makhmasah makna lapar juga. Jadi semua ini memberi makna lapar. Cuma kalau kita lebih spesifikkan lagi, kita lihat makhmasah. Dalam Quran ada dalam suratul Maidah ayat yang ketiga. Famanid turra fi makhmasatin ghayra mutajanifil li ithmin fa innallah. Okey. Boleh lihat makhmasah maksudnya digunakan untuk lapar yang teramat sangat. Perut dia kosong, lapar teramat sangat. Okey. Yang perlu perut dia kosong terus.
lapar sangat-sangat. Itu makhmasah. Satu lagi al-masbarah. Masbarah ataupun masbar. Masrab. Masrab. Masrab ataupun masrabah. Apa dia dalam ayat Quran dalam suratul Balad, juzuk yang ke-30, ayat yang ke-14 surah Al-Balad, la uqsimu bihadzal balad. Au it'amu fi yaumi dhi masrabah. Beri makan pada hari orang yang pada hari apa yang sangat-sangat lapar. Masrabah ni makna lapar juga, tapi lapar kerana keletihan. Nampak tak? Yang pertama tadi makhmasah, dia lapar sangat. Satu lagi masbarah, lapar tetap masrabah, bukan masbarah, masrabah. Lapar disebabkan keletihan. Tadi tu lapar sebab apa? Sebab tak ada makanan. Dekat luar tak ada makanan. Sesat dalam hutan tak ada makanan. Darurat boleh makan benda-benda yang diharamkan. Ataupun musim kemarau tak ada makanan, contoh. Disebabkan luar. Tapi masrabah adalah disebabkan diri dia sendiri. Okey, kesan lapar tu ke atas diri dia. Sebab dia letih sangat, jadi dia lapar. Nampak? Masrabah ini makna dengan keletihan yang berserta dengan kelaparan. Nah, itu perbezaan dia. Letih berserta lapar. Itu masrabah. Kalau makhmasah makna persekitaran, environment, al-bi'ah. Okey? Itu yang kita lihat pada kolom yang kelima muka surat 220. Kemudian sekarang kita lihat pula perbezaan antara apa tu? Antara jahada dan juga ankara. Ini tak adalah dalam buku tu, tapi perkataan sinonim juga dalam Quran. Jahada dengan ankara. Tuan-tuan boleh catat bawah muka surat 220 bawah. Jahada dalam surah Fussilat ayat 15. Wa kanu bi ayatina yajhadun. Mereka ingkar terhadap ayat kami. Kalau ankara yungkiru ingkar dalam Quran, ya'rifuna ni'matallahi thumma yunkirunaha wa aktharuhumul kafirun. Kefasiqun. Jadi suratul Nahl rujuk ayat 83 juzuk 14. Jadi jahada ankara makna sama ingkar. Tadi suratul Nahl ya'rifuna ni'matallah summa yunkirunaha, mereka tahu nikmat Allah kemudian mereka mengingkarinya. Apa perbezaan dia? Jahada yajhadu, jahdan ataupun juhudan, dia lebih khusus, lebih spesifik berbanding dengan ankara. Bila sebut tentang jahada, dia mengingkari sesuatu yang zahir, yang boleh nampak depan mata. Jadi ingkar, jahada ni, ingkar ni dia benda yang zahir di depan mata. Benda yang batin tak dipanggil, benda yang apa kita panggil tersirat tak dipanggil sebagai jahada. Jahada ni benda yang ingkar tapi benda yang zahir, benda boleh dilihat depan mata. Benda yang tak boleh dilihat depan mata tak dipanggil dia sebagai, tidak dipanggil dia sebagai jahada. Okey. Jadi bila tengok di sudut definisi bahasa jahada, bermaksud mengingkari sesuatu, sedangkan ma'al ilmi bihi, dia tahu benda tu, dia tahu dan benda jelas depan dia. Macam orang Yahudi, dia tahu Nabi Muhammad ada ciri-ciri dalam kitab Taurat tapi tak beriman. Itu angkara ke jahada? Jahada. Dia tahu dan telah zahir dalil, bukti dan sebagainya, tetap mereka ingkar. Itu maknanya jahada, lebih spesifik berbanding dengan angkara.
Kalau angkara yungkiru ingkaran, dia ni kita panggil dia ingkar juga ma'al ilmi, berserta dengan ilmu ataupun tak ilmu. Sama ada dia ada knowledge, tak ada knowledge, tetap dia ingkar. Contoh sebab apa dia ingkar? Sebab dia tak ada knowledge. Sebab apa dia ingkar? Sebab dia ada knowledge. Dari lebih umum. Itu kita panggil angkara yungkiru, lebih umum. Okey? Jahada yakunu ma'al yakin. Jahada mengingkari ni berserta keyakinan. Dia dah yakin benda tu memang betul, cuma dia memang ingkar. Itulah kita panggil dia jahada ya jahadu. Ingkar, betul-betul dia ingkar. Benda yang dah jelas dia ingkar. Tapi kalau angkara yungkiru, kemungkinan dia tahu, kemungkinan dia tidak tahu. Ingkar ni lawan dia apa? Angkara. Angkara lawan dia apa? Lawan dia ma'rifah. Ingkar lawan dia ma'rifah. Okey? Sebab dia jenis jahil lah, tak tahu juga. Tak tahu. Ingkar ni makna dia tak tahu, tersembunyi. Kemudian ada juga ulama menyatakan menjadikan ingkar ini untuk nikmat. Nikmat. Ada juga. Okey. Contoh dalam Quran kata wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum. Dia mengingkari berserta ada pengetahuan, ada knowledge. Wajahadu biha, mereka mengingkarinya. Wastaiqanatha anfusuhum, diri mereka yakin tapi tetap mereka ingkar. Nampak? Macam jahada juga. Kesimpulan dia apa? Jahada lebih spesifik kepada benda yang dia ada knowledge. Kalau ingkar, angkara boleh dua. Kemungkinan dia ada knowledge, kemungkinan tak ada knowledge. Kemudian tuan-tuan catat lagi muka surat 220 di bawah tu. Daripada perkataan perbezaan antara ad-dawam dan juga al-khulud. Ad-dawam maksud sentiasa, selalu. Al-khulud, dawam sentiasa kekal, sama. Al-khulud bermakna sama. Al-khuludu. Al-khuludu. Khalam wawdal khulud. Daripada khalada. Kalau ad-dawam, dal waw alif mim daripada dama. Dama yadumu dawam. Okey. Ad-dawam ni maksudnya adalah berterusan kekal. Fi jami'il awqat, pada semua waktu, setiap waktu dia kekal macam tu. Okey? Dia tidak ada waktu ni dia kekal, waktu ni dia tidak kekal, tidak. Contoh dalam Quran, dalam surah Hud ayat 108, wa ammal ladzina su'idu fa fil jannati khalidina fiha ma damatis samawati wal ardu illa ma syaa rabbuk. Surah Hud ayat 108, juzuk yang ke-12 dalam 6 lai lah, juzuk 12. Jadi nak bagi tahu di syurga dia akan kekal dalam syurga madamatis samawati wal ard, selagi mana madamatis samawati wal ard illa ma syaa rabbuk. Wa ammal ladzina su'idu, adapun orang yang diberi kebahagiaan, fa fil jannati, maka mereka di dalam syurga, khalidina fiha, mereka kekal di dalam syurga, madamatis samawati wal ard, selagi mana adanya, selagi mana apa, selagi mana adanya apa, langit dan bumi. Illa ma syaa rabbuk, melainkan sesuatu yang Allah Ta'ala kehendaki. Jadi makna ad-dawam, madamatis samawat, itu maknanya madamat, iaitu kekal, sentiasa kekal. Iaitu as-samawat wal ard, langit dan bumi sentiasa kekal. Dia tidak akan berubah waktu dia, sentiasa kekal. Macam tu lah posisi langit di atas, bumi di bawah. Dia tak akan berlaku nanti langit akan turun bawah, tidak. Illa ma syaa rabbuk, melainkan waktu yang Allah Ta'ala nak, iaitu hari kiamat, maka pada ketika itu tak kekal lagi lah. Al-khulud ini, al-khulud dalam suratul A'raf ayat 176, walakinnahu akhlada ilal ardi wattaba'a hawah. Al-khulud maknanya adalah
berterusan kekal, tapi min waqti mubtada, pada waktu yang dimulai. Dia ada waktu mula dia. Kekal sesuatu bermula daripada waktu mula. Jadi maksudnya bila dia kekal, dia ada waktu mula dia. Itu dipanggil al-khulud. Berbeza dengan dawam. Dawam ni dia tak ada waktu-waktu dia. Terus berkekalan. Takkan berubah dah. Itu perbezaan dia lah. Kemudian kita lihat perbezaan antara, tulis lagi muka surat 20, tulis di bawah al-kazib dan juga al-ifk. Al-kazib, kaf, zal, ba. Zal kecil, zal, ba. Kazib. Kazib ni makna sesuatu fakta yang diletakkan yang tidak bertepatan dengan waqi', dengan realiti. Satu fakta diberikan, makna kita panggil dusta lah, palsu. Kazib lawan dia apa? Lawan dia siddiq. Sidqun lawan dia kazib. Wa yaquluna 'ala Allahil kadhiba wa hum ya'lamun. Dalam surah Ali Imran ayat 75. Ayat apa? 75. Mereka mengatakan pendustaan ke atas Allah sedangkan mereka tahu. Al-kazib. Al-ifk, al-hamzah fa kaf. If ni, ifkun adalah, ada satu hadis Aisyah radhiyallahu taala anha di fitnah, dipanggil hadis al-ifki. Difitnah bersama dengan Safwan ibn al-Mu'attal. Okey, hadis dia panjang dalam Bukhari pada, dalam Sahih Bukhari. Okey, al-ifku ini dia dusta juga, tapi dusta yang jelek. Dusta yang jelek, dan dia lebih buruk daripada kazib, lebih teruk daripada kazib. Kazib dusta, tapi ifki ni dusta juga, dusta yang lebih teruk lagi. Mungkin ada unsur-unsur fitnah dan sebagainya. Okey, innal ladzina ja'u bil ifki usbatum minkum, dalam surah An-Nur ayat 11. Iaitu sesungguhnya orang-orang yang mereka bawa datang al-ifk, kabar angin. Siapa bawa datang? Usbatum minkum, satu jamaah di kalangan kamu. Ini adalah al-ifku, lebih teruk lagi daripada al-kadhib. Yang terakhir pada hari ini insya-Allah, sebelum kita serahkan kepada moderator kita, jahada. Tadi jahada dengan angkara, sekarang jahada dengan kadhib. Jahada pun ingkar, kadhib pun tipu, ingkar juga. Jahada ni mengingkari sesuatu yang zahir, yang kita bagi tahu tadi lah, sesuatu yang zahir, ataupun mengingkari sesuatu yang dia ada ilmu, dia ada knowledge, yang kita bagi tahu tadi. Contoh pun kita dah bagi tahu tadi. Al-kazib adalah kemungkinan, jadilah yakunu fi inkar wa ghairi inkar. Kemungkinan dia sebab apa dia kazib? Dia dusta. Dia dusta sebab dia ingkar benda tu. Dia dusta sebab dia tak ingkar benda tu. Ada kemungkinan. Lebih umum lah kazib ni. Sebab apa dia dusta? Sebab apa dia mendustai fakta tersebut? Sebab dia tak percaya, dia ingkar fakta tersebut. Sebab tu dia mendustakan fakta tersebut. Ada juga sebab apa dia dustakan fakta ni? Sebab dia tak ingkar, dia percaya fakta ni betul, tetapi dia dustakan fakta yang betul. Itu pun kita panggil kazib juga. Makna satu fakta, sama ada diingkar, dia tak percaya kepada fakta, ataupun dia percaya, kemungkinan dia boleh dusta, itu dipanggil kazib, lebih umum. Okey, kazib lawan dia as-siddiq. Tapi dia lebih ringan lah daripada apa? Daripada al-ifk. Saya rasa cukup sekadar itu, kita beri peluang kepada dua lagi panel kita. Saya serahkan majlis kepada moderator. Terima kasih Ustaz Farid. Ustaz Farid telah masuk ke bahagian ketiga. Jadi buku ini, buku daripada Ustaz Wan Rosli ini, sebenarnya dia ada 3 bahagian. Bahagian pertama, kita ulang, bahagian pertama ialah kaedah mudah dan terpilih bagi
memahami perkembangan kata dasar. Sekejap lagi Ustaz Agong akan masuk. Kemudian dia ada bahagian kedua. Ya. Bahagian kedua ialah kamus kata dasar Al-Quran. Ustaz Angah akan masuk sekejap lagi. Jadi buku ini khas bagi membantu kita membina asas bahasa Arab melalui teknik hadam kaedah yang mendasari kata dasar. Melalui kaedah ini kita perlu melalui 4 fasa. 4 fasa latihan dan hafalan berikut. Yang pertama ialah hafalan teks asas. Teks asas yang digunakan ialah pertama surah Al-Fatihah, yang keduanya surah Yasin. Jadi kalau kita tak pakai kedua surah ini, ayat yang bukan daripada surah-surah ini jika digunakan macam mana Ustaz Farid guna tadi, nombor surah dan ayat akan dicatatkan. Baik, yang keduanya menghadam kaedah terpilih yang mendasari kosakata. 20 kaedah semuanya. Kemudian kita kena hafal kata dasar. Fasa ketiganya kita kena hafalkan senarai kata dasar Al-Quran. Kata dasar seperti mana yang ada dalam buku, semuanya 800 lebih. Tetapi Ustaz Wan Rosli, untuk memudahkan kita menghafal, kita pilih perkataan-perkataan yang kerap dan selalu sering digunakan di dalam Al-Quran. Tidak banyak, hanya 200 lebih, hampir-hampir 300. Jadi yang ini kita akan ambil melalui kamus-kamus. Kita akan mula bersama-sama menghafalkan kata-kata. Baik, dengan tidak melengahkan masa lagi, kita pergi ke bahagian pertama lah. Sangat mustahak bahagian ini, iaitu kaedah mudah dan terpilih bagi memahami pengembangan kata dasar. Minta Ustaz Agong sampaikan perbincangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah la nabiyya ba'da, amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, kita tuan-tuan dan puan-puan semua, kita sudah di kaedah terpilih nombor 10. Kita masih berkaitan dengan fa'il atau pelaku. Masih berkaitan dengan fa'il atau pelaku. Masih kaedah yang terpilih nombor 8 pun mengenai semua kata kerja sudah berpunya. Dalam bahasa Arab tu semua kata kerja sudah berpunya, atau semua kata kerja ada pelaku dia dalam bahasa Arab. Yang kaedah nombor 9, kita menentukan fa'il. Dalam kaedah 9 tu kita menyatakan fa'il tu ada yang nampak dan ada yang tersembunyi. Yang tersembunyi dalam bahasa Arab dinamai mustatir. Tersembunyi itu istilah dia mustatir dalam bahasa Arab. Sekarang, selepas kita belajar yang nombor 8, kita dah tahu bahawasanya setiap kata kerja ada fa'il dia, ada pelaku dia. Yang nombor 9, kita dah tahu bahawasanya kata fa'il tu ada dua jenis. Yang pertama nampak dan yang kedua tidak tampak. Sekarang yang kaedah terpilih nombor 10, kita akan belajar macam mana nak mencari fa'il tu. Sebab dia fa'il dia ada simbol dia. Simbol yang menyatakan siapa pelaku dia. Dia ada simbol dia. Okey. Nah, sebab tu kaedah terpilih nombor 10, tajuk dia adalah simbol fa'il bagi semua kata kerja. Di semua kata kerja ada 3 kan? Ada yang fi'il madi, ada yang fi'il mudhari', ada yang fi'il amar. Fi'il madi masa lampau, fi'il mudhari' masa sekarang, fi'il amar kata kerja suruhan.
yang ketiga-tiga kata kerja ni ada simbol dia yang menyatakan pelaku dia. Ada simbol dia. Boleh kita okey. Simbol dia untuk yang fi'il, contoh simbol yang di sini ni nampak tak? Ini simbol untuk ini kata ganti nama dia. Ini kata ganti nama. Ni semua kata ganti nama. Huwa, hiya, ni ada makna dia sekali. Kalaulah kita tak hafal, kita baca-baca dulu. Ni kata ganti nama. Ini untuk fi'il madi. Jadi simbol untuk fi'il madi dia akan berwarna merah. Macam ni. Kalau yang tak berwarna merah ni bukan simbol dia ni. Ni tak kira simbol dari pelaku ni, bukan kira dari simbol pelaku. Tapi kalau macam ni ta. Ni simbol dari pelaku. Ti. Ni simbol pelaku. Simbol untuk apa? Untuk anti. Tu untuk saya. Na untuk kami. Contoh dalam Al-Quran, dalam surah Yasin, fa'azzazna bithalithin. Ada fa'azzazna dalam surah Yasin, fa'azzazna bithalithin. Ada mungkin yang tuan-tuan dan puan-puan yang hafal surah Yasin, fa'azzazna bithalithin. Sini kita nampak ni fa'azzazna. Ini dia azzaz. Ni. Sekarang kita nampak di sini ni azzazna. Ini yang na belakang tu. Ni tengok di nahnu. Di nahnu ada dia cakap fi'il madi, ada na di belakang dia, sebelum na tu sukun. Ni sebelum na ni ada sukun kan? Ada sukun. Sukun tu baris mati. Na. Jadi kalau ada na panjang ni sebelum dia sukun, itu simbol untuk kami, nahnu, dalam fi'il madi, dalam pada kata kerja lampau, fa'azzazna. Jadi sini nahnu. Jadi na kalau terjumpa tuan-tuan dan puan-puan na panjang ni sebelum dia sukun, maka dia menyatakan kami atau nahnu. Macam tu juga sini. Sini na. Ni na panjang tu sebelum dia sukun. Ni sebelum dia sukun. Maka ini menyatakan pelaku dia adalah kami, kita. Macam dalam surah Inna anzalna. Jadi kalau kita rujuk pada makna dia, anzalna. Yang na ni kan ni na panjang ni. Sebelum dia sukun. Maka pelaku dia adalah kami. Jadi Dr. Rusli dia dah buat cantik sini. Dia bagi simbol untuk pelaku. Contoh di fi'il madi, kita ambil fi'il madi dulu. Simbol dia warna merah. Warna merah semua. Apa makna na ni? Makna dia kami. Apa makna tu ni? Makna dia saya. Apa makna ti ni? Makna dia awak perempuan. Apa makna ta ni? Makna dia awak lelaki. Apa makna tum ni? Makna dia ramai. Waw ni ramai. Tunna ni ramai. Tuma atau ta ni berdua. Jadi dia dah ada simbol dia, dan makna dari setiap simbol ni dia bagi, Dr. Rusli dah tuliskan sini. Kalau untuk dia, ini dia ni tak ada merah kan? Tak ada apa-apa simbol dia. Maknanya kalau untuk dia tak ada mana-mana simbol. Kalau tak ada simbol, makna dia simbol dia tersembunyi. Berarti pelaku dia tersembunyi. Jadi kalau untuk huwa ni atau dia, pelaku dia tersembunyi. Sebab tak ada simbol, tersembunyi dia pelaku dia. Kalau hiya, sini ni ta yang sukun ni tak ada bagi merah pun. Maknanya ini bukan pelaku dia. Maknanya dia juga tersembunyi. Jadi sebab itulah semalam kita belajar mana pelaku yang nampak dan mana pelaku yang tersembunyi. Sekarang kita nampak, kita jelaskan, kita hadamkan macam mana yang tersembunyi dan macam mana yang nampak. Jadi kalau yang tersembunyi dia tak ada tanda pun. Tapi kalau yang nampak dia ada tanda. Ini untuk fi'il madi. Okey. Lepas tu fi'il mudhari'. Kita tengok juga fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ni. Ini yang huwa, hiya atau dia tak ada merah pun. Tak ada merah dia kan? Tak ada simbol fa'il, tak ada simbol pelaku dia, tak ada. Tapi kalau yang anti, ada yang ya ni merah ni.
Jadi kalau tuan-tuan ada kitab dia, senang kita nak belajar ni gunakan kitab. Kena ada kitab dia. Nah, jadi di kitab tu jelas ni. Ni warna merah. Merah ni maknanya itu simbol pelaku dia. Ini pelaku dia berarti ya ni. Simbol ni untuk menyatakan siapa? Anti. Anti ni bukan apa? Bukan apa? Bukan anti, bukan apa ni. Tapi anti sini ni maknanya dia awak. Jadi ya sini. Ya. Ni awak. Atau bawah dia ana, saya. Saya pun tak ada sini, tak ada tanda simbol. Dalam fi'il mudhari' tak ada simbol yang menyatakan saya. Yang hamzah ni apa ustaz? Ini bukan simbol ni. Yang simbol tu warna merah, mana dia? Ni di bawah ni lagi. Ada waw sini. Ni simbol dia. Simbol ni macam apa untuk menyatakan apa? Untuk menyatakan ramai, sama ada mereka ataupun kalian. Ramai, janji dia ramai. Tunna, macam tu juga ramai perempuan. Lepas tu alif, sini ada alif ni, warna merah ni alif ni. Alif dia warna merah. Ini untuk menyatakan berdua saja. Okey. Jadi ada simbol dia masing-masing. Yang macam ni, yang macam pakai waw ni, contohlah dalam surah Yasin juga, wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Takzibun. Ada dalam surah Yasin. Dalam surah Yasin, wa ma anzalar rahman min syai'in in antum illa takdzibun. Okey. Takdzibun ni, ini ni kita tengok di sini. Sama dia macam ni. Kita tengok. Takzibun. Ini ada ta di awalan dia, ada waw nun di akhiran dia. Ada waw nun, nampak Ustaz? Ada waw nun di akhiran dia, ada ta di awalan dia atau ya, ada waw nun di akhiran dia. Kita tengok sekarang. Ada ta di awalan dia, ada waw nun di belakang dia. Dah sesuai dia. Jadi mana pelaku dia? Boleh kita nampak sini. Pelaku dia adalah, kalau di sini dia bagi bubuh yang waw ni merah. Maknanya yang waw ni lah pelaku dia. Waw ni simbol untuk apa? Simbol untuk ramai lelaki. Jadi kalau terjumpa waw, berarti simbol dia untuk ramai lelaki. Jadi kalau terjumpa waw macam ni, ni makna dia pelaku dia adalah ramai lelaki. Berarti kalian berdusta makna dia. Kalian tu kan ramai. Dia sama ada kalian ke mereka. Dia kalau pakai guna ta, kalau sini ta, makna dia kalian tu. Kalau guna ya, makna dia mereka tu. Tapi dia simbol dia sama saja, waw ni. Simbol dia tetap waw, bukan yang di awalan ni. Simbol adalah waw. Jadi kalau waw menyatakan ramai lelaki. Contoh lagi yang lain. Contoh kita tengok di macam ni dalam surah Yasin juga, al-yauma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Yaksibun ni boleh kita tengok dalam, kalau mungkin sini tak jelas, kita gunakan kitab yang dah kita beli. Okey. Di sini ni ia di awalan dia. Di akhiran dia ada waw dan nun. Sama juga macam ni. Macam yang kita bahas tadi. Ia di awalan dia, waw nun akhiran dia. Itu pun untuk ramai lelaki. Ini untuk fi'il mudhari. Simbol dia adalah waw. Simbol waw ni menyatakan apa? Menyatakan ramai lelaki. Ada waw nun. Ini ramai lelaki ni mereka ke kalian? Nak tentukan mereka dan kalian tu kita tengok di awalan dia. Kalau awalan dia ya, berarti tu menentukan mereka. Janji dia, tapi dia sama-sama ramai lelaki. Jadi senang kita. Jadi kita kena tahulah simbol-simbol ni, sama ada tadi di fi'il madi ataupun sekarang yang kita tengok di fi'il mudhari'. Fi'il mudhari'. Ada lagi simbolnya, ada pakai na ujung dia. Ada yang pakai alif ni ujung dia. Contoh, boleh kita ambil contoh yang lain. Al-yawma nakhtimu. Al-yawma nakhtimu.
Atau iyyaka na'budu. Iyyaka na'budu. Kita tengok na'budu ni. Na'budu ni ada nun di awalan dia kan? Semalam kita ada nun. Kalau nun di awalan dia, tengok di sini, di fi'il mudhari' ni dia bagi nun, awalan dia nun. Nun lepas tu titik-titik nun. Sini nun, lepas tu dia tak bagi apa, berarti nun. Tapi nun ni bukan warna merah. Maknanya bukanlah nun ni sebagai simbol dia. Jadi di sini tak ada mana-mana simbol kan, tak ada warna merah kan. Makna dia tak ada simbol pelaku dia. Sini tak ada simbol pelaku dia. Maknanya pelaku dia adalah mustatir atau tersembunyi. Pelaku dia tersembunyi. Pelaku dia tersembunyi sini ni. Tak ada simbol, tak ada warna merah. Kita tengoklah na ni. Na'budu. Na di awalan dia kan, na'budu. Na di awalan. Jadi kalau terjumpa na di awalan ni, fa'il dia atau pelaku dia tak ada simbol dia. Maknanya dia tersembunyi. Tapi walaupun dia tersembunyi, kita mesti tahu apa pelaku yang disembunyikan tu. Pelaku dia adalah nahnu, kami. Jadi kalau tersembunyi macam ni, tak ada apa-apa, tapi ada pelaku dia. Pelaku dia siapa? Kami. Jadi kalau na'budu ni makna dia kami menyembah. Jadi mesti bubuhkan pelaku dia, kami menyembah. Walaupun di tulisan dia sini ni tersembunyi. Okey. Kita ambil lagi sebelah dia, ini madi, ini mudhari', fi'il mudhari'. Yang amaran lagi, fi'il amar. Fi'il amar ni kan kalau kita amar ni, kita suruh ni kan suruh orang kedua. Kamu, kalian berdua. Jadi tak ada kita suruh orang dia, tak ada. Kita suruh kamu. Di sini ni sebab tu sini anta. Kita suruh kamu, awak. Kalau yang kamu lelaki, dia tak ada pakai simbol. Tak ada simbol dia. Tapi kalau pakai dia iya ujung dia, inilah menyatakan simbol untuk anti. Dalam Al-Quran ada sahabat yang pakai iya, yang untuk anti. Fi'il amar. Anti. Fakuli wasyrabi. Fakuli. Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah. Irji'i. Ada surah yang senang kita suruh irji'i. Dalam surah Maryam fakuli wasyrabi. Fakuli wasyrabi. Yes, salam. Waqnuti. Ni irji'i. Dalam surah apa? Irji'i ila rabbiyatan mardiyah. Ini pun kita tengok sekarang. Di akhiran dia ada ya sukun macam ni. Yang ya inilah sebagai simbol untuk menyatakan pelaku dia. Ya ni pelaku dia. Jadi ya pelaku ni simbol untuk siapa? Untuk anti, awak perempuan. Ataupun satu lagi fanzuri madza ta'murin. Fanzuri. Ada juga fanzuri. Itu surah apa tak? Surah An-Naml. Kisah Balqis. Nabi Sulaiman. Boleh tuan-tuan dan perempuan tengok kan? Surah An-Naml. Ada ya ujung dia. Ini makna dia kata suruhan menyatakan awak yang perempuan. Kamu. Jadi sini makna dia melihatlah. Jadi engkau lihatlah. Kita suruh perempuan ni. Kalau sini ni engkau pergilah. Engkau baliklah. Baliklah. Tapi ini untuk perempuan, awak yang perempuan kan. Kan dia bagi sini ni simbol untuk awak yang perempuan. Macam tu juga yang bawah tu lagi ada pakai waw. Pakai waw ni menyatakan ramai. Pakai waw. Kalau pakai waw Ustaz, macam mana? Pakai waw. Yang waw, fi'il amar. Yang kata pakai waw, yang kata pelaku dia simbol dia waw. Fi'il amar. Ya, antum. Kulu washrabu. Betul. Kulu washrabu ni selalu kita dengar. Yang selalu kita dengar ni bagus kita jadi contoh. Kulu washrabu. Kulu washrabu. Kita ambil je kulu. Ni ada waw. Inilah sebagai simbol dia. Simbol waw ni menyatakan apa? Menyatakan pelaku yang bermaknakan sini ni ramai lelaki. Jadi kalian makanlah. Jadi makna kul ni makna dia makan. Tapi kalian makanlah.
Kalian semua makanlah. Okey. Jadi ada lagi di bawah tu lagi na, ada yang pakai alif. Pakai alif ni wakula yang surah Al-Baqarah. Apa? Apa? Wakula yang fi'il amr dia Ustaz. Wakula kan? Kalau yang dalam sama juga kan? Sama berarti dengan ni kan? Wakula. Sini kulu, sini kula. Di sama makna dia makan. Makanlah. Gula dah gula. Gula dah. Jadi sini makna dia makan. Jadi sama-sama makan. Cuma yang mempunyai dia berbeza. Pelaku dia berbeza. Kalau sini pelaku dia engkau semua makanlah. Tapi kalau yang pakai alif, kita tengok sini. Yang pakai alif ni pelaku dia adalah berdua. Kamu berdua. Kalau alif ni kamu berdua. Berarti sini ni kamu berdua makanlah. Kamu berdua makanlah. Kalau sini kalian semua makanlah. Ini kamu berdua. Sini ni kan cerita Nabi Adam dengan Siti Hawa. Jadi itulah. Jadi setiap kata kerja dia ada pelaku. Kalau pelaku dia berupa kata ganti nama, mesti ada simbol dia. Kalaulah tak ada, tersembunyi mana dia tu. Tersembunyi dia. Jadi kalau ada kata kerja tu yang mempunyai pelaku yang nampak dengan menggunakan simbol, ada juga yang kata kerja tu yang pelaku dia tak tampak, tapi dia mesti ada pelaku dia sana. Macam ni tadi, yang ni tak ada pelaku kan, tapi ada yang menyatakan dia. Sini ni untuk huwa, dia tak ada pelaku, dia tak nampak simbol dia. Jadi macam itulah tuan-tuan dan puan-puan mengenai simbol. Jadi tajuk khas dia adalah simbol fa'il bagi semua kata kerja. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan haji-haji semua dia ada kitab ni, boleh rujuk, kita baca-baca. Senang sebenarnya kalau kita dah terbiasa membaca simbol-simbol ni, senang. Jadi boleh kita praktikkan ketika kita baca Quran. Jadi senang kita baca Quran lagi. Ini latihan-latihan dia. Contoh nakhtimu. Nakhtimu ni sama macam na'budu tadi. Mana sih kalau dia pakai bracket ni, ada pakai bracket ni, ini makna dia, bracket ni maknanya tak nampak. Jadi kalau nakhtimu al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim. Nakhtimu. Nakhtimu ni sama dia macam ini kan, fi'il mudhari yang pakai na di awalan dia. Tapi sini tak ada simbol, tak ada merah, tak ada yang huruf yang dibubuh warna merah. Maknanya tak ada simbol. Tapi kalau tak ada simbol maknanya dia tersembunyi. Cuma ada pelaku dia. Pelaku dia siapa? Nahnu. Jadi nanti kalau kita buat latihan ni, maknanya fa'il dia adalah dalam bracket. Bracket ni nahnu, kita atau kami. Jadi kalau bracket ni maknanya tersembunyi. Jadi kalau tuan-tuan dan puan-puan terjumpa bracket ni, maknanya tersembunyilah ni. Tapi kalau nampak macam ni, yaksibun, kita buat contoh tadi kan, yaksibun, ni tak ada bracket pun, sebab nampak dia kan, wow, bukan nun wow. Jadi kena hati-hati dalam menentukan simbol. Jadi tuan dan puan-puan boleh buat latihan ni, tulis latihan ni, insya-Allah akan menambah kepahaman kita semua. Mohon maaf atas segala kesilapan. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wallahu a'lam. Terima kasih Ustaz Agong. Jadi seterusnya kita akan pergi kepada fasa yang hafalan kata dasar. Hafalan kata dasar ini ialah mengenai kamus. Kamus bagi perkataan-perkataan yang terlalu kerap digunakan dalam Al-Quran ataupun kerap digunakan, dan kita tinggalkanlah yang perkataan-perkataan yang jarang dan terlalu jarang. Dalam buku ini semuanya ada, tapi kita pilih yang parameter 4 dan parameter 3, iaitu bermaksud perkataan-perkataan yang terlalu kerap dan kerap. Jadi Ustaz Angah, daripada alif hingga ya,
Kita sekarang masuk kepada ya. Baik, semuanya ada 28 huruf. Silalah Ustaz Angah untuk memberi sedikit gambaran bagaimana kita nak menghadamkan perkataan-perkataan ataupun kata-kata dasar ini. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammad wa ala ali sayidina Muhammad. Terima kasih kepada moderator telah memberikan kesempatan waktu kepada saya. Insyaallah tidak akan lama kita akan membahas tentang kamus kata dasar yang pada hari ini kita pada muka surat ke-97 pada huruf kha, ya. Jadi memang kata dasar ini, kamus kata dasar ini adalah merupakan salah satu bagian yang sangat terpenting sekali dalam buku ini. Jadi untuk memahami sebuah bahasa atau memahami sebuah nas teks dalam kita belajar bahasa, memang kita perlu paham kata tersebut dan kita memang perlu tahu maknanya macam tu. Jadi memang menghafaz kata dasar ini merupakan suatu kepentingan sangat penting lah, yang sangat penting. Jangan sampai ini ditinggalkan macam tu. Jadi sebagaimana yang telah kita cakap-cakap sebelum ni, yang telah kita bicarakan, bahwa memang buku ini telah senaraikan kata-kata yang kerap, yang selalu ada dalam Al-Quran, yang selalu datang. Jadi ibaratnya Dr. Warosli ini kalau misalnya kita nak makan roti canai misalnya kan, dia dah sediakan piring, dia dah sediakan roti, dia dah sediakan kuah, kita tinggal makan je lagi. Itu dia. Jadi dia telah buat sedemikian rupa, sangat bagus sekali. Dia telah senaraikan kata-kata tu mana yang kerap selalu timbul dalam Al-Quran. Dia telah bagi dia dalam 4 bar, 3 bar, 2 bar, 1 bar macam tu. Okey, baik. Sekarang kita masuk ke muka surat 97, iaitu di sini ada kata-kata huruf dia khabara. Khabara. Boleh ditengok di muka surat 97, cik-cik puan-puan di rumah yang memiliki buku Dr. Warosli, ada kata khabara. Kata khabara ini sangat selalu kita dengar dalam Al-Quran, kata khabara. Dari kata khabara ini nanti akan melahirkan beberapa kata. Ya, contohnya misalnya khabarun, berita. Lepas tu ada khubrun, ada kata-kata khabirun. Semua asal ni dari 3 kata khabara. Misalnya dalam Al-Quran selalu kita dengar wallahu khabirum bima ta'malun. Wallahu khabirun. Khabirun di sini diambil dari kata khabara. Ada tambahan ya saja sebelum ra, sebelum huruf ra di situ. Di situ. Jadi khabirun ada bermakna yang luas pengetahuan dia. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu perbuat. Okey. Lepas tu kita tengok muka surat ke-98. Kita ambil kata-kata yang kerap saja. Ustaz, kenapa kita ambil kata-kata yang kerap saja? Sebab memang kata-kata yang kerap ini adalah yang selalu akan kita jumpai di dalam Al-Quran. Ada kata-kata kharaja, ada kata-kata kha, ra dan jim. Kha, ra dan jim. Kha, ra dan jim ini nanti akan melahirkan beberapa kata. Dari kata kha, ra dan jim itu akan melahirkan beberapa kata. Kita pilih kata-kata yang kerap ini karena kita ini yang kita nak menguasai dulu. Betul. Kemudian yang 1 bar, 2 bar, bila kita dah kuasai yang 3 dan 4 yang kerap kata-kata ini, bolehlah kita pergi kata-kata. Boleh. Kata kita buang. Boleh. Kita kena kuasai dulu yang kerap dulu. Nanti yang dah kerap ini, sebab yang kerap ini yang selalu jumpa. Nanti yang dah kerap ini kita dah kuasai, baru nanti yang menyusul yang 1 bar, 2 bar, 3 bar. Tapi yang sekarang yang perlu kita kuasai dulu adalah yang 4 bar saja, yang selalu, dan 3, 4 dan 3. Okey, tadi kita kata-kata kharaja, ya, ada huruf kha, ada huruf ra, ada huruf ja. Ya, kharaja yakhruju bermakna keluar. Ada kata-kata akhraja.
Dibubuhkan huruf alif di depan. Dalam ilmu bahasa Arab apabila dia ditambahkan alif bermakna lain lagi. Kalau kharaja keluar, kalau akhraja mengeluarkan. Ada dalam Al-Quran kita akan selalu jumpa misalnya Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Yukhriju, diambil dari kata akhraja yukhriju. Akhraja nanti di dalam ilmu at-taqwa, pusat tahfiz at-taqwa kita akan menyanyi nanti dalam sorob. Itu ada af'ala yuf'ilu if'alan wa maf'alan. Macam tu. Nanti kita akan collab. Sekarang kita nak tahu bahawa kata-kata akhraja ini sebenarnya diambil dari kata kharaja. Okey, Allahu waliyul ladzina amanu yukhrijuhum minaz zulumati ilan nur. Macam tu. Okey. Jadi dari kata-kata kharaja ada kata-kata akhraja, ada kata-kata istakhraja, ada kata-kata khuruj. Ini selalu kita dengar. Khuruj. Nak apa namanya? Dah khuruj belum? Apa makna khuruj? Khuruj makna keluar juga. Okey. Lepas tu ada kata-kata kharjun atau kharajun. Ini dari kata-kata saat 3 huruf kha, ra dan jim. Okey. Lepas tu kita tengok di muka surat 98 juga ada di sini ada 3 bad kata-kata kha, sin dan ra. Kha, sin dan ra. Kha, sin dan ra ini nanti akan melahirkan beberapa kata yang kerap kita selalu jumpai dalam Al-Quran. Contohnya khasira yakhsaru, akhsara, dibubuhkan huruf hamzah ada di depan juga. Ada kata-kata khassara. Macam mana? Apa yang selalu kita jumpa dalam kata-kata khassara? Selalu kita berdoa, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Khasara ada di situ. Khasirin. Apa nama dia? Jikalau engkau tidak mengampuni kami dan mengasihi kami, maka kami termasuk orang-orang yang rugi. Itu diambil dari kata-kata kha, sin dan ra juga. Jadi nanti kalau kita dah tahu kata dasar Al-Quran itu apa, apabila dibubuh di depan, apabila bubuh di belakang, nanti akan kita mengetahui juga. Semakin hari kita latih terus-terus, insya-Allah kita boleh untuk faham apa yang kita baca dalam Al-Quran macam tu. Itu surat 98 sambungannya tu. Khasarun, khusron. Ya. Ini ada juga kata dia di dalam kata-kata khasara ini ada juga melahirkan kata-kata khasarun, khusranun dan khusrun. Dia bermakna kerugian. Okey. Isim masdar daripada kata-kata khasira yakhsaru. Jadi apabila kita dah tahu kata dasar dalam Al-Quran, dari kata dasar inilah nanti kita boleh tasrifkan ke yang lain, yang seperti Ustaz Agung telah jelaskan tadi, macam mana kita nak jadi macam mana dia boleh menjadi ada fi'il, ada fa'il dia, macam mana dia boleh menjadi isim fa'il nanti, macam mana dia isim maf'ul nanti juga. Semua berawal dari kata dasar. Maka sangat mustahak kita kamus kata dasar Al-Quran yang telah disenaraikan ini untuk kita hafaz, untuk kita hadam betul-betul. Dan buku ini sudah sangat mudah, sangat membantu. Dia telah Dr. Wan Rusli telah senaraikan mana kata-kata yang penting untuk kita hafaz, mana kata-kata yang tidak penting. Yang penting dia bagi kotak 4 bah, yang tak penting dia bagi 1, 2. Di situ dia telah itu berdasarkan riset dia dalam Al-Quran, mana kata-kata yang kerap dan selalu yang keluar di dalam Al-Quran macam tu. Okey. Lepas tu ada kata-kata khasyaya. Khasyaya. Itu muka surat ke-99, khasyaya. Khasyaya.
Ah, Allah min ibadatil ulama. ya, innama yakhsyallaha min ibadatil ulama. Sesungguhnya yang paling takut kepada Allah di sisi kalian adalah para ulama. Di sini khasyaya, daripada kata khasyaya ini nanti akan melahirkan kata-kata khasyatun. Khasyaya, khasyatun, ketakutan. Di situ ada dalam surah Al-Baqarah juga itu tentang khasyah, kata-kata khasyah juga. Khasyal anata minkum. Tasbiru khairul lakum. Khasyal anata minkum Juzuk 5 Ustaz ya. Okey, itu boleh dirujuk nanti dalam Al-Quran kata-kata yang mengandung unsur kata kha, sya dan ya. Macam tu. Okey. 100 di muka surat 100 kita tengok ada kata-kata khafaya. Ada kata khafaya. Dari kata-kata khafaya ini akan melahirkan banyak nanti. Khafaya. Apabila dibubuhkan hamzah di depan dia akan bermakna lain. Apabila ditambah alif dan sa, alif dan sin akan bermakna lain juga. Tetapi asal kata dasar dia adalah khafaya. Kita tengok khafaya melahirkan kata-kata akhfa, menyembunyikan. Ada kata-kata istaghfa, mencari persembunyian. Cuma ditambah kata alif dan sa saja di depan dan ta, maka akan merubah makna lagi. Lepas tu ada khufiyah. Khufiyah, secara tersembunyi. Lepas tu yang terakhir ada kata-kata khafiyun, yang tersembunyi. Semua ini ada dalam Al-Quran. Jadi dari kata-kata khafaya ini melahirkanlah kata-kata di bawah ini macam ni. Ada kata-kata khafiyah, ada kata-kata akhfa, ada kata-kata istaghfa, ada kata khufyatun, ada kata-kata khafiyun. Dari 3 kata saja itulah kelebihan bahasa Arab, itulah kemuliaan bahasa Arab. Dari 3 kata dia boleh banyak berubah kata-kata dan menjadikan maknanya makna yang lain. Okey, lepas tu ada kata-kata huruf kha, la, da. Kha, lam dan dal. Ini sangat kerap sangat selalu keluar dalam Al-Quran. Kata-kata kha, lam, dal. Contohnya khalada yakhludu, kekal. Khalidina fiha abada. Khalidina fiha abada, kekal di dalamnya selama-lamanya. Khalada. Lepas tu ada kata-kata akhlada. Akhlada juga mengekalkan. Lepas tu ada kata-kata khuldun, berkekalan. Okey. Mungkin yang sekarang sampai sini dulu, muka surat 100 dulu. Dan encik-encik puan-puan di rumah yang saat sekarang ini mungkin berusaha untuk menghafaz kata dasar agar selalu kita untuk semangat untuk menghadam kata dasar ini, sebab kan memang inilah memang salah satu kunci dia untuk kita macam mana memahami mudah apa yang kita baca dalam Al-Quran. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Baik, terima kasih Ustaz Angah. Ini kata-kata ini daripada kamus ini sangat-sangat mustahak, kerana perkataan-perkataan ini vocab kita nak belajar bahasa, kata-kata dasar yang kita dengar tadi kita kena hafal. Sangat mustahak. Kita kena tahu teknik macam mana kita nak belajar. Jadi tuan-tuan puan-puan, kita dah mengikuti kelas, sangatlah mustahak jika kita ada masa kita muzakarah. Kalau di pusat tafiyah taqwa ni siangnya ada kelas mereka belajar, tapi pada waktu malam semua pelajar-pelajar akan duduk selepas waktu Isya, mereka akan muzakarah daripada waktu lepas Isya sampai jam 10.30 malam, sama-sama berlumba-lumba belajar dan mengajar. Kita pun begitu jugalah. Kalau kita duduk di rumah pun, apa yang kita dah belajar tu kita cuba praktikkan.
Kerana nak belajar bahasa kita kena ulang setiap hari, setiap masa. Kita ulang, insya-Allah pasti Allah akan tolong. Kita banyak kena bersabar. Jangan sekali-kali kita kata susah. Kalau kita kata susah, inilah paling disukai oleh iblis. Jadi kalau kita doa amal kata susah-susah, memang dia akan jadi susah dengan secara otomatik. Kita kena banyak betul-betul berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita hendaklah kita bertakwa. Kita mesti tingkatkan disiplin kita. Kita mau bahasa Arab ini kerana bahasa Arab ini adalah bahasa yang terpilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk diturunnya Al-Quran. InsyaAllah tidak ada masalah. Kita disiplin, kita kena praktik selalu. Kita banyak kena gunakan kosakata, belajar kosakata. Apa yang diajar tadi, semuanya mustahak. Diajar oleh Ustaz Farid, Ustaz Agong, Ustaz Angah. Semuanya mustahak, perlu diulang-ulangkan. Sehingga ini sajalah. Kita insyaAllah esok kita berjumpa lagi jam jam 8.30 pagi. Ustaz Angah tadi dia berhenti, belum habis lagi sebenarnya, tapi kita tak nak panjang sangat, kita buat sehingga setakat ini. Baik, terima kasih banyak, minta maaf jika ada apa-apa yang tersilap. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.